أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung lagi berkenaan dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Yang mana Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Juhani, laqad ja'ala Uqbah bin Amir hammahu fi amrayn ithnaini, al-ilmi wal jihad. Sayyidina Uqbah ni ada dua benda yang difokus, yang menjadi perhatian dalam hidup dia, iaitulah al-ilmi wal jihad, keilmuan dan juga jihad fi sabilillah. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yablughu masyarif Yathrib ba'da tuli lahfatin wa taraqqub. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai ke Yathrib, sampai ke Madinah setelah daripada tuli lahfatin, lamanya dirindui, wa taraqqubin, sekian lama menunggu. Dalam peristiwa hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Ansar sangat menunggu-nunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara perkara yang sangat mengembirakan bumi Madinah ketika itu ialah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hahum aula'i rijalul Madinati at-tayyibah. Orang-orang ataupun pemuda-pemuda Madinah ini seorang yang berhati mulia, tayyibah, orang-orang baik. Yatazahamuna fid durubi muhallilin, yang mana jalan-jalan ni sesak, lorong-lorong ni sesak, jam lah, macam kita pada hari ni jam kan. Dalam keadaan mereka ni muhallilin, bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, mukabbirin, bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa? Kerana gembira dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang rahmah, dan juga datangnya sahabat Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gembira sangat ni. Kenapa? Datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hahunna niswatul madinatil mukhaddarat, wanita-wanita hok duduk di rumah, mengeluarkan kepala, jenguk kok kepala tengok. Zaman tu duduk rumah lah, wanita-wanita duduk rumah tengok Nabi siapa duduk lagi. Wasabayaha saghirat, kanak-kanak pula, alauna sutuhal manazil, naik atas bumbung. Naik atas bumbung, duduk tengok-tengok mana Rasulullah ni, mana Rasulullah. Mereka mengatakan ayyuhum huwa, hak mana Rasulullah, tak pernah tengok Rasulullah. Mari dua orang ni, Abu Bakar dengan Nabi, tak tahu hak mana Rasulullah. Duk tanya hak mana Rasulullah ni. Wa hadza mauqibur Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah Nabi SAW berjalan perlahan-lahan, baina sufuf, di antara saf-saf yang ada. Nabi berjalan duk baris ni, sambut kedatangan Nabi. Tahufuhul muhajul mushtaqah, yang dikerumuni dengan orang-orang yang teruja nak jumpa Nabi.
Tak pernah tengok ni, mana teruja nak jumpa Nabi, rindu nak jumpa Nabi. Wa tahutuhul afidatu tawaqah, dan dikelilingi Nabi dengan orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuntharu hawalaihi dumu'ul farah, orang-orang yang sekeliling Nabi ni mengalirkan air mata kegembiraan, seronoknya. Wa basamatus surur, kegembiraan. Kenapa? Menyambut kedatangan Nabi. Yang cerita unta tu panjang, kita pernah cerita dah. Ni nak cerita tentang seorang sahabat nama Uqbah. Akan tapi tuan-tuan sekalian, Uqbah bin Amir al-Juhani lam yashhad mawqib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Uqbah bin Amir ni, dia tidak menyaksikan kedatangan Nabi. Nabi sampai di Madinah, dia tak menyaksikan perkara itu. Menyambut perarakan ni, kedatangan Nabi ni, dia tak ada ketika itu. Kenapa? Zalika li'annahu kana qad kharaja ila al-bawadi bi ghunaymatin lah. Kerana dia ni keluar ke perkampungan, pergi ke padang pasir dengan beberapa ekor kambing. Pasal kerja dia pengembala kambing. Liyar'aha hunak, dia jaga kambing dia di sana, di perkampungan. Ba'da an ishtadda 'alaiha syarab, yang mana setelah daripada kambing-kambing dia ni dalam kelaparan. Kambing lapar lah, kena cari makanan. Wa khafa 'alaiha al-halak, dan dibimbang kambing-kambing dia mati. Tak banyak mana kambing, adalah beberapa ekor. Tapi itulah harta hak dia ada di atas dunia. Inilah harta dia, kambing ni harta dia. Kan? Lakinnal farhata allati ghamaratil madinatal munawwarah ma labisat an ammat bawadiyahal qaribah wal ba'idah. Akan tetapi kegembiraan yang kedatangan Nabi tadi itu, walaupun zaman tu tak ada lagi Facebook, tak ada lagi live macam tak ada lah. Tapi memenuhi segenap penjuru Madinah. Berita datangnya Nabi tadi, siapalah orang-orang seluruh kampung yang dekat dan yang jauh tahu tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya hijrah. Siapa tahu belaka. Wa asyraqat fi kulli buq'atin min biqa'it thayyibah. Yang mana keceriaan terbit di kawasan Madinah ni, dan sampailah ke pengetahuan Uqbah bin Amir al-Juhani. Mana sampai ke pengetahuan dia. Dia tak tahu Nabi sampai. Dia tertunggu-tunggu Nabi sampai. Tapi oleh kerana kerja dia mengembala kambing, maka dibawa kambing-kambing tu buat bagi makan dulu. Kan? Jadi dia padang pasir, jauh daripada Madinah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita akan dengar apa kisah Uqbah bin Amir ini. Dia akan cerita sendiri bila mana dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Uqbah, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa ana fi ghunaymatin li ar'aha. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, sedangkan aku ni sedang mengembala kambing. Fama intanaha ilayya khabaru qudumihi hatta taraktuha wa madaitu ilayhi la alwi ala syai'in. Sebaik saja dia dengar Nabi sampai, berita Nabi sampai tu sampai ke telinga dia, apa yang dia buat? Dia tinggalkan kambing-kambing dia tadi tu. Walaupun itulah harta yang dia ada. Dia sanggup tinggalkan kambing-kambing dia dan pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma laqituhu qultu tubayi'uni ya Rasulullah, bila mana jumpa dengan Nabi, maka dia kata, adakah kamu akan membai'ah aku ya Rasulullah? Lalu Nabi tanya, faman anta, siapa dia kamu ni? Lalu dia kata, ana Uqbah. Qultu Uqbah bin Amir al-Juhani, saya Uqbah bin Amir al-Juhani. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ahabbu ilaika, yang mana yang kamu suka? Tubayi'uni bai'atan a'rabiyatan au bai'ata hijratin. Kamu nak berbai'ah dengan aku bai'ah a'rabiyah ataupun bai'ah hijrah?
Bai'ah Arabiyah ni bai'ah orang Arab Badawi, Arab biasa. Bai'ah dia makna apa? Dia kena mengucapkan kalimah syahadah, melaksanakan tuntutan Islam, maknanya benda-benda yang asah lah. Ini bai'ah Arabiyah. Akan tapi bai'ah hijrah ni bai'ah yang berat. Bai'ah yang mana mesti menjaga Nabi, mesti mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bai'ah orang-orang yang hijrah ni tuan-tuan sekalian. Lalu di antara dua bai'ah ni dia kata qultu bai'ata hijratin. Bahkan nak bai'ah hijrah, dipilih bai'ah hijrah tuan-tuan sekalian. Orang hak kerja pengembala kambing je, tapi pilih bai'ah hijrah. Ni dia. Fa bay'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma bai'a alaihi al-muhajirin. Maka Nabi membai'ah kepada aku ni seperti mana Nabi bai'ah kepada orang-orang muhajirin. Wa aqamtu ma'ahu lailatan, dan aku tidur semalaman. Duduk dengan Nabi semalaman. Summa madaitu ila ghanami, kemudian aku balik semula ke kambing-kambing aku tadi tu. Kena tinggal, jadi tak boleh lama-lama sangat. Wa kunna 12 rajulan mimman aslamu nuqimu ba'idan al Madinah. Yang mana ketika itu dia kata kami ni 12 orang. 12 orang ni bukan 12 orang nakib ni. 12 naqiban, bukan. Ini 12 rajulan, lelaki yang semuanya pengembala kambing. Mereka ni masuk Islam. Nuqimu ba'idan anil Madinah, mereka duduk jauh daripada kota Madinah, luar kota Madinah. Linar'a aghnamana fi bawadiha, mereka kerja mengembala kambing di perkampungan tadi tu. Lalu tuan-tuan sekalian, bila dah Nabi sampai, mereka pun macam biasa buat kerja biasa, mengembala kambing. Lalu tuan-tuan sekalian, mereka ni mari mikir, duk bincang, duk cakap, mari mikir. Mereka mengatakan la khaira fina idza nahnu lam naqdam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da yaumin. Tak ada guna kita ni. Tak ada guna pada kita ni sekiranya kita ni tak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari lepas sehari. Tak ada guna kita ni. Nabi mari ke Madinah, sehari demi sehari dah Nabi duduk di Madinah, kita tak bertemu dengan Nabi. Liyufaqihana fi dinina, supaya Nabi mengajarkan kita, memahamkan kita pada agama kita. Kita duduk sini ni tak ada guna lah. Pasal apa? Tak belajar dengan Nabi. Ni. Wa yusmi'ana ma yanzilu alaihi min wahyi sama', dan kita mendengar apa yang telah diturunkan kepada nak ke atas Nabi ni daripada wahyu, daripada langit, tuan-tuan sekalian. Tak dengar benapa yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini. Jadi main mikir, bincang sama-sama 12 orang tadi, mereka buat keputusan. Akhirnya falyamdi kulla yaumin wahidun minna ila Yathrib. Setiap daripada kita ni sehari demi sehari bergilir-gilir ke Madinah, ke Yathrib. Dan siapa yang pergi tu, dia akan tinggalkan kambing dia, bagi orang yang tinggal dia akan jaga. Ni dia. Wal yatruk ghanamahu lana fanar'aha lahu. Ni. Punyalah nak mengaji tuan-tuan sekalian. Nak pergi ke majlis ilmu ni, siapa sanggup tinggal kambing, kan? Kambing ni kalau orang Arab ni sayang, itulah kerja dia, itulah harta dia tuan-tuan sekalian. Oleh kerana tak naknya terlepas ilmu tuan-tuan sekalian, seorang demi seorang pergi belajar dengan Nabi. Jadi siapa-siapa yang tinggal tu dia tolong jaga kambing. Lalu tuan-tuan sekalian, kata Uqbah bin Amir al-Juhani, "Idhabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahidan ba'da akhar." Pergilah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bergilir-gilir, dan tinggalkanlah kepada aku ni kambing-kambing. Biarlah aku yang jaga. Ni dia tuan-tuan sekalian. Li'anni kuntu syadidal ishfaq, kerana aku ni sangat kasihan ala gunaimati, pada kambing-kambing aku ni. Dia bimbang tuan-tuan sekalian. Dia siang kambing ni. Orang ada kambing tahulah, kan?
Kambing dok makan bimbang. Kambing bunyi dok ngembek sama bimbang. Pergi turunlah juga tengok kambing. Ni orang ada kambing dia tahu dah. Bimbang kambing-kambing ni. Jadi bimbang nak tinggal pada orang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana summa tafiqu ashabi yaghdul wahid minhum ba'da al-akhar ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatruku li ghanamahu ar'aha lahu fa idza jaa akhadhtu minhu ma sami'a wa talaqaitu anhu ma faqiha. Jadi bergila-gilalah sahabat-sahabat dia tadi tu pergi sehari demi sehari bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang pergi tinggal kambing dia jaga. Bila balik, orang tadi balik cerita benapa dia belajar. Dia pun dengar hadis Nabi apa, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Belajar tuan-tuan sekalian. Mana-mana hadis Nabi tu dia belajar. Ya ma'syaral muslimin, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkum falyatazawwaj. Ni orang ni suka hadis ni. Kan? Jadi dengar-dengar hadis ni, wa talaqaitu anhu ma faqih. Dia pun belajar nak faham agama ni. Seorang demi seorang pergi belajar, balik ajar pada dia. Dia dengar hadis. Lalu tuan-tuan sekalian, bila tengok sehari demi sehari, dia pula mari mikir. Dia kata lakinnani ma labistu an raja'tu ila nafsi wa qultu. Dia mari mikir pula. Dia kata waihak. Celakalah mu ni. Orang Arab gitulah, waihak maknanya malanglah nasibmu ni. Amin ajli ghunaimatin la tusminu wa la tughni tufawitu ala nafsika suhbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kerana kambing-kambing ni, berapa ekor ni, yang tidak gemuk, kambing setara tu je lah, kan? Wala tughni, tak mengayakan, sehingga kamu rugi nak bersuhbah, nak bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal akhza anhu, dan mengambil daripada Nabi ni musyafahatan, secara musyafahah. Menapa dengar hadis Nabi ni mulut Nabi sendiri, min ghairi wasitatin, bukan ada daripada perantaraan, bukan. Menapa terus direct dengar hadis daripada Nabi. Tak payah orang lain tolong sapa kamu. Dia mari mikir tuan-tuan sekalian. Kemudian bila dia mari mikir, mana apa dok fikir, rugilah kalau tak ikut majlis Nabi, dengar sudah daripada Nabi, ambil ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan sekalian, apa yang dia buat? Dia tinggalkan kambing-kambing dia. Dia tinggalkan kambing-kambing dia. Wa madaitu ila al-Madinah, dan dia pergi ke Madinah. Li uqima fil masjid bi jiwari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tinggal di masjid. Duduk berhampiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan bayang, ni di antara peristiwa hijrah yang berlaku ni. Bila mana Nabi sampai ke Madinah, sanggup dia tinggalkan pekerjaan dia tadi tu. Mengembala kambing demi untuk duduk dalam majlis Nabi, dengar majlis, dengar ilmu, ambil dengar Quran, belajar hadis Nabi dan sebagainya. Lam yakun Uqbah bin Amir al-Juhani yakhturu lahu ala balin hina ittakhadha hadha al-qarar al-Hazim. Dan tuan-tuan sekalian, Uqbah bin Amir al-Juhani ni tak pernah dia terfikir. Bila mana dia mengambil satu keputusan yang berani ni. Beranilah tu, tinggal harta yang dia ada. Itulah dunia yang dia ada. Dia mengambil keputusan yang berani, yang mana tuan-tuan sekalian, dia tak pernah mari mikir yang mana dia ni tuan-tuan sekalian menjadi seorang yang, lepas daripada itu menjadi seorang yang alim. Menjadi alim min akabiri ulama' sahabah, daripada ulama' sahabat tuan-tuan sekalian. Ini dia. Wa qari'an min syuyukhil qurra, dan dia menjadi qari daripada syuyukhil qurra, syekh-syekh qurra. Nak cerita tuan-tuan sekalian, di kalangan sahabat ni dia menjadi akabir, orang besar yang alim di kalangan sahabat. Kalau tuan-tuan baca hadis Nabi, akan jumpa nama Uqbah bin Amir. Rujukanlah, kalau mana sahabat ni orang alim, menjadi rujukan. Dan bukan sekali itu saja, dia menjadi qari. Qari ni orang yang membaca Quran. Di kalangan sahabat Nabi ni tuan-tuan sekalian, jangan ceritalah mereka ni hafal Quran belaka. Quran dalam dada, kefahaman mereka tentang Quran tak usah ceritalah. Tapi bagaimana Uqbah ni menjadi qari, mana dalam ramai-ramai ni dia menjadi syekh tuan-tuan sekalian.
menjadi, kita panggil apa, qurra, orang-orang yang di kalangan orang yang pakar dalam Quran. Ini dia. Dan bukan sekadar itu sahaja, dia menjadi panglima, wa qa'idan, menjadi pejuang Islam, panglima Islam, min quwadil fathil marmuqin, di antara yang terkemuka, wa waliyan min wulatil islami mal ma'dudin, dan menjadi gubernur daripada tempat yang wilayah Islam yang terbilang, tuan-tuan sekalian. Ini yang mana tak pernah dia terbayang bila mana dia meninggalkan kambing-kambing dia tadi dan dia pergi kepada Allah dan pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi, tuan-tuan sekalian, sayakunu tali'atal jaish alladhi yaftahu ummad dunya Dimashq. Dia duduk di barisan hadapan tentera-tentera Islam yang membuka pusat dunia, iaitu Dimashq. Ni mana apa tak terfikir dah, asal penggembala kambing tengok-tengok duduk barisan tentera Islam hak depan sekali, membuka pusat dunia Dimashq ni. Wa yattakhidhu li nafsi daran baina riyadhiha nadirah, dan dia membina rumah di Dimashq, di tempat kebun menghijau di Bab Tuma, nama dia, Inda Babi Tuma. Bab Tuma ni, tuan-tuan sekalian, salah satu pintu. Dulu Dimashq ni dia sebuah kota. Dimashq ni, Syria ni, di sebuah kota yang besar. Jadi nak masuk kota ni, dia ada pintu-pintu dia. Di antaranya Bab Tuma. Saya belajar di Syria dulu. Jadi Syria ni dia ada banyak. Dia ada Bab Musalla, ada Bab Tuma, Bab Sarijih, bab ni, banyak bab, banyak pintu. Pintu-pintu nak masuk kota, tuan-tuan sekalian. Jadi Bab Tuma ni dulu mana hebatlah. Cuma sekarang ni tempat Kristian di Bab Tuma ni, di Syria. Lalu tuan-tuan sekalian, walam yakun yatasawwar mujarrad tasawwur annahu sayakunu ahadal qadati alladhi sayaftahuna zumurratal kaunil khadra. Yang mana, tuan-tuan sekalian, dia tak pernah terfikir, tergambar di fikiran dia akan menjadi panglima yang akan membuka zamrud hijau dunia, iaitulah Mesir. Zumurratal kauni, zamrud hijau dunia, itulah Mesir. Tadi buka pusat dunia Dimashq, kemudian dibuka pula zamrud dunia, iaitulah Mesir. Dan dia menjadi gubernur di Mesir. Menjadi gubernur di Mesir. Wa yakhtattu li nafsihi daran fi safhi jabaliha al-muqattam, dan dibuat rumah dia di kaki bukit, nama dia Muqattam. Satulah bukit yang kita panggil apa, yang menganjur ke arah selatan Mesir, tuan-tuan sekalian. Ni fatilka kulluha umurun mustaqinnah, dan semua perkara ni benda yang terselindung. Fi dhamiril ghaibi, benda-benda yang ghaib, la ya'lamuha illallah, yang tak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, tuan-tuan sekalian, bila mana kita meninggalkan sesuatu tadi kerana Allah, Allah Ta'ala akan gantikan perkara itu dengan lebih baik daripada itu lagi. Ini kita yakin pada Allah, kena yakin. Ma taraka 'abdun syai'an lillah illa awadahu Allah khairan minhu fi dinihi wa dunyah. Tidaklah apa-apa yang ditinggalkan oleh seorang hamba tadi kerana Allah Ta'ala. Dia tinggalkan kerja dia, dunia dia kerana Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kerana Allah, melainkan Allah Ta'ala akan gantikan yang lebih baik daripada dunia tu lagi. Daripada pengembala kambing jadi gubernur. Ini dia. Daripada orang biasa saja, tuan-tuan sekalian, orang Arab biasa menjadi ulama. Ni hebat ni. Allah Ta'ala angkat darjat dia. Bila mana dia meninggalkan sesuatu kerana Allah, Allah Ta'ala ganti yang lebih baik daripada itu lagi, pada agama dan dunia. Dan siapa-siapa yang sibuk dengan Al-Quran, dan satu hadis kursi, siapa-siapa yang sibuk dengan Al-Quran, belajar Quran, tuan-tuan sekalian, sibuk ingat Allah Subhanahu wa taala dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin. Allah Ta'ala akan berikan kepada dia pemberian yang paling terbaik daripada kalangan-kalangan orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kena yakin sungguh, seperti mana tadi Uqbah bin Amir, tuan-tuan sekalian, dalam peristiwa ini. Baik.
Lazima Uqbah bin Amir al-Juhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luzuma dhilli li sahibihi. Uqbah ni sentiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat bayang-bayang dengan tuan dia. Mana-mana Rasulullah pergi, dia akan pergi. Dan dia ni akan pegang tali zimam baghlatihi, dia akan pegang tali keldai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baghal Nabi. Baghal ni kacukan di antara kuda dengan keldai. Duk pegang sokmo tali baghal Nabi ni ke mana-mana Nabi pergi. Dan tuan-tuan sekalian, bukan saja dia pegang tali, bahkan dia antara orang yang paling banyak membonceng, bonceng duduk belakang lah kan. Bonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuba bayanglah, boleh duduk sekali, mana bonceng duduk sekali dengan Nabi. Cuba kita bayangkan bagaimana kenikmatan yang didapati oleh Uqbah bin Amir al-Juhani ni. Boleh duduk sekali, mana naik baghal tu duduk belakang Nabi, Nabi bawa dia tuan-tuan sekalian. Sehingga dipanggil sebagai biradifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil dia pebonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tuan-tuan sekalian, kan, kalau boleh naik kereta dengan ulama, Allah gembira dah. Pasal ceritalah gembira dia. Ulama mari kat kita ni, ulama di tempat kita lah, ulama hak luar negara mari tempat kita ni sebagai contoh. Kita boleh naik kereta dengan dia, Allah nikmat besar dah tuan-tuan sekalian. Boleh makan dengan ulama pula, semeja dengan ulama, Allah rahmat besar dah. Kadang-kadang kita ni rasa malu pula nak makan dengan ulama tuan-tuan sekalian. Ni. Pasal apa? Sebab dia ni orang hebat, orang alim, orang yang takut Allah Taala. Tapi nak cerita bagaimana untungnya sahabat ini kenapa dapat menjadi teman Nabi, dapat membonceng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan sekalian, dan pernah juga sering kali Nabi turun daripada baghal dia. Nabi turun daripada baghal dia hak naik baghal. Nabi hak berjalan kaki. Ni hebat tuan-tuan sekalian. Tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Uqbah, kuntu akhuzu bi zimami baghlati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ghabil Madinah. Dia kata aku pernah menyeret tali baghal Nabi sallallahu alaihi wasallam di celah-celah belukar Madinah ni. Mana celah-celah, kita panggil apa? Tempat-tempat hak macam ada banyak kawasan-kawasan pokok-pokok lah. Faqala li ya Uqbah. Maka dia kata, wahai Uqbah, ala tarkab. Tak mau naik ke wahai Uqbah? Ni tuan-tuan sekalian. Nabi tanya, wahai Uqbah, tak mau naik ke ni baghal ni? Dalam diri dia tuan-tuan sekalian, dia nak kata tak embuh tuan-tuan sekalian. Dia nak kata tak embuh, nak cakap la. Lakinni ashfaqtu ay yakuna fi dhalika ma'siyatu li Rasulillah. Cuma dia bimbang, dia takut kalau dia kata tak embuh naik, takut dia derhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak kata la, tak berani. Pasal apa? Dia memang nak naik tuan-tuan sekalian. Nak naik. Dah Nabi tahu takkan tak mau naik. Nak kata tak boleh, bimbang, derhaka pada Nabi. Maka dia katalah, na'am ya Nabi Allah, ya Rasulullah, nak naik. Ni jawab nak lah tuan-tuan sekalian. Kalau orang tanya lepas ni jawab nak, jangan kata apa. Fa nazala Rasul sallallahu alaihi wasallam an baghal. Nabi pun turun daripada baghal. Waraqibtu ana, dia kata aku pun naiklah baghal Nabi ni. Kenapa? Patuh pada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala wa yamshi, Nabi berjalan. Ni dia. Untungnya sahabat ni tuan-tuan sekalian. Summa ma labistu an nazaltu anha. Kemudian tak lama kemudian saya pun turun, dia kata. Turunlah pasal apa? Biar Nabi pula hak naik kenderaan Nabi. Lalu tuan-tuan sekalian, dalam keadaan duk naik baghal tuan-tuan sekalian, dalam keadaan itu pun Nabi sempat mengajarkan ilmu kepada Uqbah. Ini yang kita kena belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana saja Nabi ni akan mengajarkan ilmu. Atas kenderaan ke, atas masjid ke, mana-mana padang pasir ke, dalam medan jihad ke, semua tempat Nabi akan memberikan majlis ilmu. Nabi kata pada Uqbah, ya Uqbah, ala u'allimuka surataini lam yura misluhunna qat. Wahai Uqbah, adakah
kamu nak aku ajarkan pada kamu dua surah yang tak pernah kamu tengok macam dua surah ni. Maka Uqbah kata, nak ya Rasulullah, balai Rasulullah, nak lah. Maka Nabi pun baca, fa'aqra'ani, Nabi pun baca, Qul a'udzu birabbil falaq, dan juga surah Qul a'udzu birabbin nas. Rata-rata hafal belaka dah ni. Kalau ada hafal lagi, kena sekeh kepala lah. Dua surah ni hak paling mudah sekali. Tuan-tuan sekalian, yang mana Nabi ajar pada Uqbah, bacalah dua surah ni wahai Uqbah, summa uqimatis salah fataqaddam wa shalla bihima. Kemudian didirikan semayang, Nabi pun jadi imam, Nabi semayang, Nabi baca surah ni. Nabi ajar pada Uqbah dua surah, kemudian Nabi dalam semayang, Nabi baca surah ni. Kemudian Nabi kata lagi pada Uqbah, iqra'huma, bacalah dua surah ni wahai Uqbah. Kullama nimta wa kullama qumta, tiap-tiap kali nak tidur dan tiap-tiap kali bangun daripada tidur, baca dua surah ni. Dalam riwayat lain 4 kul tu tuan-tuan sekalian, bacalah. Banyak lagi ayat-ayat yang Nabi suruh baca sebelum tidur ni, surah Al-Mulk dan sebagainya. Tapi yang diajar kepada Uqbah ni dua surah ni, baca dua surah ni. Sebelum tidur baca dulu. Ni sebelum tidur duk bersembang. Casablanca lah, benda pula kan. Cerita benda ni, cerita benda tu. Duk main telefon lah, WhatsAppnya, Facebooknya. Padahal yang diajar oleh Nabi sebelum tidur ni baca Quran. Bila kita tidur, sebelum tidur tuan-tuan sekalian, memejamkan mata, kita duduk dengan Quran. Dan bila mana kita bangun daripada tidur tuan-tuan sekalian, kita baca Quran. Ni yang diajar oleh Nabi SAW. Tapi kita pada hari terbalik. Sebelum tidur tengok telefon, lepas bangun tidur tengok telefon. Itu wirid kita pada hari ni. Ni yang menjadi masalah pada kita pada hari ni. Tak mengikut sunnah Nabi SAW. Lalu kata Uqbah, tuan-tuan sekalian, fama ziltu aqra'uhuma mamtaddat bi al hayah. Dia selagi mana dia kata aku baca dua surah ni hak diajar oleh Nabi ni, sampailah selagi mana dia hidup tuan-tuan sekalian, maknanya matilah dia tinggal dua surah ni. Dah mati buat mana dah. Sepanjang kehidupan dia tak pernah tinggal dua surah ni lepas Nabi ajar dia. Ni tuan-tuan sekalian. Jadi malam ni dengar ada hadis ni, pakat beramallah kita ni. Walaqad ja'ala Uqbah bin Amir al-Juhani hammahu fi amrayn isnaini. Jadi Uqbah bin Amir tuan-tuan sekalian, dia fokus pada dua benda. Yang pertamanya al-ilmu wal jihad. Yang pertamanya ilmu dan keduanya jihad. Dan dia mencurahkan segala kesungguhan dia dan mengutamakan pada dua benda ni. Ilmu dan jihad. Dari sudut ilmu tuan-tuan sekalian, bagaimana kita lihat kesungguhan Uqbah bin Amir dalam menuntut ilmu. Ja'ala ya'ubu min manahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sarrah. Dia meneguk, dia menikmati telaga ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melimpah. Al-azbah yang sedap, hatta ghada muqri'an, sehingga dia menjadi orang yang muqri', membaca Quran. Muhaddisan, menjadi seorang yang meriwayatkan hadis Nabi, muhaddis. Menjadi faqih, orang yang faham tentang agama. Faradiyan, orang yang pandai dalam bahagian pusaka. Adiban, menjadi sastrawan. Fasihan, petah berbicara. Syairan, pandai bersyair. Ini hebat tuan-tuan sekalian. Punya bersungguh dalam bidang ilmu sampai dia boleh jadi orang macam tadi tu. Wa kana min ahsanin nasi sautan bil Quran, dan di antara orang yang terbaik dalam bacaan Quran. Suara dia sedap tuan-tuan sekalian. Wa kana idza ma sajal layl, bila mana malam berlabuh, wa hada'al kaunu, dan kita panggil apa, sekeliling ni damai, tenang. Dia pun bacalah Al-Quran daripada ayat-ayat keterangan ini tuan-tuan sekalian. Yang mana kita faham bagaimana para sahabat ini bila baca Quran ibarat membaca surat daripada Allah Ta'ala. Ini surat Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian. Dia baca dengan penuh penghayatan. Kenapa? Ini surat daripada Allah. Kita ni boleh surat cinta bukan main. Allah, cium surat cinta. Kan? Seronok sangat boleh surat. Seminggu tidur mandi tak basah. Makan tak kenyang, tu baru boleh surat cinta tu. Ni surat Quran ni, kalau faham molek ni. Sahabat tuan-tuan sekalian, bila mana baca ni,
bila Uqbah baca Quran tadi, fatusghi litartilihi afidatus sahabatil kiram. Hati-hati sahabat ni terpanggil mendengar bacaan Uqbah bin Amir tadi. Khusyuk hati mereka mendengar, sehingga dibanjiri mata mereka dengan air mata. Allahu Akbar. Bila dengar Quran ni mengalir air mata. Sahabat mengalir air mata, menangis belaka. Kenapa? Lantaran takut pada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Umar panggil dia. Umar kata, "I'rid alayya syai'an min kitabillah ya Uqbah." Wahai Uqbah, bacalah mana-mana, pendengarkan pada aku mana-mana ayat daripada Al-Quran ini. Maka Uqbah kata, "Sam'an ya Amirul Mukminin." Baiklah wahai Amirul Mukminin. Ni, Umar suruh baca, dia baca tuan-tuan sekalian. Dia pun bacalah apa yang dia nak baca daripada mana-mana Al-Quran tadi itu. Bila dia baca tuan-tuan sekalian, Umar menangis. Umar menangis sehinggalah basah janggut Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini dia. Bagaimana kefahaman para sahabat Nabi SAW. Takut pada azab Allah Ta'ala. Bila mana dibaca satu hari, ada orang baca Al-Quran, "Inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'." Sayyidina Umar, tuan-tuan sekalian, bila mana dengar orang ni baca ayat ni, tuan-tuan sekalian, sakit Sayyidina Umar. Inna azab rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Allah Ta'ala itu pasti akan berlaku. Ma lahu min dafi'. Tak ada orang yang boleh halang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada orang boleh halang. Sayyidina Umar balik ke rumah. Orang bawa dia sakit dan dia pingsan. Orang memanggil ziarah Sayyidina Umar. Ziarah. Tak tahu penyakit apa Sayyidina Umar ni. Kenapa penyakit dia? Takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Sebulan lamanya Sayyidina Umar ni duduk di rumah, sakit tadi tu. Ini nak cerita bagaimana ketakutan ulama, tuan-tuan sekalian. Waqad taraka Uqbah mushafan maktuban bi khatti yadihi. Dan Uqbah ni juga, tuan-tuan sekalian, dia meninggalkan mushaf, lembaran Al-Quran yang ditulis dengan tangan dia sendiri. Allahu Akbar. Kita pernah tulis Quran tak? Pernah tak tulis Quran? Lepas ni tulis Quran. Jangan hafal saja, tulis Quran tu. Tulisan kita sendiri. Dibuat oleh Sayyidina Uqbah, ditulis tulisan di segi Quran ni dan tersimpan mushaf ini sehinggalah pada zaman tuan-tuan sekalian, ghairi ba'id mawjudan fi Misr. Sampailah ada di Mesir. Dan di Mesir ni ada satu masjid ataupun jami' dikenali dengan nama Jami' Uqbah bin Amir. Nama dia, nama sahabat ni. Wa qad jaa fi akhiri, dan akhir mushaf ni tertulis katabahu Uqbah bin Amir al-Juhani, ditulis oleh Uqbah bin Amir al-Juhani. Allahu Akbar. Mushaf ditulis sendiri, tuan-tuan sekalian. Dan mushaf Uqbah ni di antara mushaf yang terawal yang ada di atas bumi ni. Antara mushaf yang terawal, akan tetapi dengan kecuaian umat Islam, kehilangan satu warisan yang sangat berharga ni, tuan-tuan sekalian. Fuqida min turathina samin. Ini kecuaian kita lah. Hilang satu warisan yang sangat berharga. Wa amma fi majal jihad, itu dari sudut ilmu. Dari sudut jihad pula, tuan-tuan sekalian. Fahasbuna an na'lam anna Uqbah bin Amir al-Juhani syahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Uhudan wa ma ba'daha min al-maghazi. Cukuplah untuk kita tahu bahawasanya Uqbah ini menyaksikan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud dan selepas daripada Uhud ini. Banyak sertai peperangan, menunjukkan bukan sahaja dia belajar ilmu, akan tapi dia berjihad fi sabilillah, berjuang Islam. Dan di antara panglima yang gagah berani, ini dia, allazina ablau yauma fathi Dimashq a'azzal bala wa a'zamahu, antara orang yang membuka Dimashq. Fakafa'ahu Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu an. Maka Abu Ubaidah ni yang merupakan ketua panglima, nak hargai jasa Uqbah bin Amir ini dengan kepahlawanan dia tadi membuka kota Dimashq, tuan-tuan sekalian. Maka diutuskan kepada Uqbah ini untuk dia sampaikan berita gembira kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu an yang berada di Madinah, nak bagi tahu yang mana dapat membuka kota Dimashq. Allahu Akbar. Dia sendiri
sahabat Nabi yang namanya Abu Ubaidah tadi suruh Uqbah ni sendiri sampaikan berita pada Umar. Ni besar tuan-tuan sekalian. Lalu bila mana dapat penghargaan itu, dia pun berjalanlah tuan-tuan sekalian daripada Dimash tadi itu, daripada Jumaat hingga Jumaat, lebih kurang 8 hari lah kita kata. Daripada Jumaat ke Jumaat tuan-tuan sekalian, samaniyata ayyam bilayaliha, 8 hari 8 malam. Daripada Jumaat sampai Jumaat dia berjalan tuan-tuan sekalian tanpa henti. Allahu akbar. Tanpa henti berjalan. Sehinggalah menyampaikan berita gembira tentang pembukaan kota Dimash tadi kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini dia. Ini dalam bab jihad hebat tuan-tuan sekalian. 8 hari 8 malam jalan tak rehat. Kita 4 kali sebetul rehat. Rehat kali pertama RNR sekian-sekian. Rehat kali kedua sup ayam pula. Rehat kali ketiga tom yam ikan pula dah. Ni dia. Rehat kali keempat ikan bakar. Punyalah kita zaman ni. Kalau tak buat gitu tak nak ikut kita. Betul aslinya. Ni. Buat gitu kenapa nak suruh orang ni ikut, kalau tak buat tak ikut, kan? Hak tukar ikut ni ramai. Pasal apa ni? 4 kali sebetul makan. Cuba pergi siapa terus, tak ikut dah lepas tu tuan-tuan sekalian. Ni kita lah. Summa innahu kana ahada qadati juyushil muslimin allati fatahat Misra. Kemudian dia salah seorang panglima Islam yang membuka Mesir. Maka diberikan ganjaran tuan-tuan sekalian oleh Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Yang mana Muawiyah bin Abi Sufyan ni ketika mana dia menjadi khalifah tuan-tuan sekalian, dia menjadikan Uqbah bin Amir ni sebagai wali gubernur di Mesir selama 3 tahun. Jadi gubernur pula di Mesir. Summa wajjahu li ghazwati jaridati Rudus fil Bahr al-Abyad al-Mutawassit. Kemudian Uqbah pun terlibat dalam peperangan dalam Pulau Rhodos di Laut Mediterranean tuan-tuan sekalian, fil Bahr al-Abyad al-Mutawassit. Ini dia. Itu dari sudut jihad memang hebat, tak boleh lawan. Wa qad balagha min wala'i Uqbah min Amir al-Juhani bil jihad. Nak cerita bagaimana Uqbah bin Amir ni suka sangat jihad tuan-tuan sekalian. Suka sangat berjuang Islam ini. Annahu wa'a ahadith al-jihad fi sadrihi. Dia sangat peka dengan hadis-hadis jihad pada dada dia. Ni. Jadi kita ni tuan-tuan sekalian, selaku abna'ul harakah, pelapis-pelapis kepada perjuangan Islam pada masa akan datang, kena peka dengan hadis-hadis jihad, biar hafal dalam dada kita hadis-hadis jihad ni. Wa ikhtassa bi riwayatiha lil muslimin, bahkan dia di antara orang yang riwayatkan hadis-hadis jihad ni kepada orang Islam. Nak ceritanya tuan-tuan sekalian, sukanya pada jihad. Di antaranya hadis tuan-tuan sekalian yang boleh kita cerita tentang kelebihan jihad ini. La yujtama'u ghubaru fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi abdi muslim. Tidak akan berhimpun debu-debu yang melekat ni pada jasad seorang yang berjuang pada Allah Ta'ala dengan api neraka Jahannam buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Debu tak melekat tuan-tuan sekalian. Orang yang berjihad fi sabilillah ini sampai debu ni yang apa kita panggil tak akan berhimpun debu dia tadi tu dengan api neraka Jahannam. Selama-lamanya tuan-tuan sekalian. Kenapa? Besarnya jihad fi sabilillah. Orang yang berjuang pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia tuan-tuan sekalian, wa annahu da'aba ala hidqir rimayah hatta innahu idza arada ayatalaha talaha birrami. Dan Uqbah ni juga seorang yang bersungguh-sungguh dalam memahirkan dalam sukan memanah. Ini dia. Dia suka sangat memanah. Sehinggalah kalau ada kita panggil apa, ada nak main lah ataupun ada sukan tuan-tuan sekalian, dia akan pilih untuk sukan memanah tadi tu. Kalau ada sukan berlari ke, sukan nunggang kuda ke, kan, dia akan pilih sukan memanah. Kenapa? Suka sangat memanah. Hebat sangat. Siapa dia jadi orang yang hebat dalam memanah tuan-tuan sekalian? Ini Uqbah bin Amir al-Juhani. Walamma marida Uqbah bin Amir al-Juhani marad al-maut, dan bila mana Uqbah tuan-tuan sekalian dalam keadaan nazak, sakitlah, hampir-hampir nak mati ni.
wa huwa fi Misra, dia berada di Mesir. Maka dipanggil anak-anak dia, dikumpulkan anak-anak dia dan diberikan wasiat pada anak-anak dia. Wasiat ni penting dalam Islam, tuan-tuan sekalian. Banyak hadis-hadis cerita tentang wasiat. Jadi diberi wasiat sebelum dia meninggal dunia. Dia kata, ya bani anhaakum an thalath fastafidhu bihinna. Wahai anak, aku larangmu daripada 3 perkara. Jangan khianat perkara ni. Jaga molek 3 perkara ni. Yang pertama kata dia, la taqbalul hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa min thiqatin. Jangan kamu terima hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan daripada perawi yang thiqah. Perawi yang boleh, yang dipercayai, tuan-tuan sekalian. Mana hadis tu mesti perawi yang thiqah. Ambil perawi, jangan ambil perawi hak menipu. Ni dia. Yang kedua, wala tastadinu walau labistumul aba. Jangan kamu berhutang walaupun terpaksa pakai kain lepas. Ni dia. Jangan berhutang. Jangan ajar berhutang. Walaupun terpaksa pakai kain lepas. Mana walaupun kamu miskin macam mana pun, jangan berhutang. Ni tuan-tuan sekalian. Kita ni dah lah miskin, hutang pula. Kan? Dah lah banyak hutang dah, kau tambah hutang. Kan? Hutang. Nak orang pakai kereta baru, nak pakai kereta baru juga. Kan? Ni kita ni. Masalah. Jadi jangan ajar tuan-tuan sekalian ni. Dia kata jangan berhutang walau terpaksa pakai kain lepas. Wala taktubu syi'ran fatashghalu bihi qulubakum 'anil Qur'an. Dan jangan kamu semua ni tulis syair. Tulis puisi menyebabkan hati kamu ni leka daripada Al-Quran. Ini dia. Sampai tahap tu tuan-tuan sekalian. Kita zaman ini tak ada syair, tapi dengan lagu-lagu lah kita ni. Banyak lara dengan lagu-lagu pada hari ni. Bila naik kereta tu tak buka ngaji. Hak dia buka apa? Lagu-lagu lah. Kan? Lagu-lagu hak dia lah. Hak zaman ini lah. Kan? Ni kita pada hari ni tuan-tuan sekalian. Walamma adrakathul wafah, bila manalah sampai kematian dia, dafanuhu fi safhil muqattam, dikebumikan di bukit, di kaki bukit Muqattam tadi. Dan bila mana tuan-tuan sekalian, summan qalabu ila tarikatihi yufattishunaha. Jadi lepas tu pun diselidiklah harta-harta yang dia tinggal. Tengok-tengok tuan-tuan sekalian apa yang dia tinggal. Fa idza huwa qad khallafa bid'an wa sab'ina qausan. Tinggal hanyalah 50 lebih 70 busar pemanah tuan-tuan sekalian. Ni. Itu harta hak dia tinggal, lebih 70 busar panah tu. Harta dia. Allahu akbar. Setiap busar tadi mana dia kumpul minatnya dia memanah tuan-tuan sekalian. Dia sampai ada 70 busar memanah. Kan macam kita lah kalau minat main badminton. Tak pandai mana pemain ni kalau kita ni. Raket sampai 10 tuan-tuan sekalian. Sampai 10 raket. Kata hak ni sampai 10. Main biasa je. Tapi nak cerita Uqbah tak lah. Uqbah ni hebat. 70 ada busar pemanah dia tadi tu. Siap dengan anak panah. Komplit tuan-tuan sekalian. Dan dia pesan bahawasanya busar-busar pemanah ni dia nak jadikan untuk jadikan sebagai apa? Jihad fisabilillah. Allahu akbar. Guna untuk jihad fisabilillah. Harta hak dia ada betul sekalian, tinggal untuk jihad fisabilillah. Ini hebatnya Uqbah. Naddarallahu wajhal qari'il alim al-ghazi. Moga Allah Taala menerangi tokoh Al-Quran ini. Seorang yang alim al-ghazi, pejuang Islam, Uqbar bin Amir al-Juhani, wa jazahu 'anil islami wal muslimin khairal jaza, yang mana banyak berbakti kepada Islam dan orang Islam sebaik-baik pembalasan, mudah-mudahan tuan-tuan sekalian. Jadi itulah di antara kisah Uqbah bin Amir al-Juhani. Mudah-mudahan kita dapat manfaat pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafaran satu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.